Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Hadi Hakim bin Raziluddin yang memegang nombor kad matrik BA21110518. Saya akan membentangkan dokumentari alam sekitar iaitu Taman Alam di Kuala Selangor. Pengenalan kepada daerah Kuala Selangor. Daerah Kuala Selangor terdiri daripada 9 mukim dengan keluasan 119,452.46 hektar atau 1,194.55 km persegi. Di dalam daerah ini terdapat tempat-tempat menarik yang menjaga keindahan alam sekitar seperti Taman Alam Kuala Selangor, Kampung Kelip-Kelip dan sebagainya. Walau bagaimanapun, banyak pembangunan telah dilakukan, namun Kuala Selangor masih mengekalkan keindahan alam sekitar. Taman Alam Kuala Selangor ialah taman yang terletak di muara Sungai Selangor di daerah Kuala Selangor, Selangor, Malaysia. Ia ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 1987 dan telah dikendalikan oleh Persatuan Pencinta Alam Malaysia yang telah mencadangkan agar ia diisytiharkan sebagai tanah lembap yang mempunyai kepentingan antarabangsa. Taman Alam Kuala Selangor adalah syurga untuk pelbagai jenis flora dan fauna. Taman ini juga merangkumi lebih dari 200 hektar tanah pesisir di mana sebahagian besarnya adalah paya bakau. Kawasan ini juga mempunyai lebih dari 150 spesies burung dan kira-kira 100,000 burung mengembara yang terdiri daripada 30 spesies melewati kawasan ini sebagai kawasan penghijrahan tahunan mereka. Antara pokok-pokok yang terdapat di Taman Alam ialah Soneratia alba, Rhizophyra mucronata dan pokok bakau diraja. Rhizophyra mucronata merupakan bakau kurap. Bakau ini adalah bakau yang lebih toleran dan mampu hidup di kawasan berpasir atau lumpur. Antara kegunaannya adalah dalam bahan binaan, iaitu kayunya yang berat dan tidak tahan lama. Tetapi sekiranya dikeringkan bagi tempoh masa yang mencukupi, ianya cukup kuat untuk dijadikan bahan binaan seperti kayu cerucuk dan tiang. Selain itu, kegunaannya adalah ditanam di pesisir pantai sebagai penghalang hakisan dan mengurangkan kesan ombak. Pokok yang seterusnya ialah Soneratia alba iaitu perepat. Perepat ini boleh hidup di kawasan ekstrim iaitu menerima keadaan pasang surut yang ekstrim dan boleh hidup di kawasan yang mempunyai julat perbezaan saliniti yang besar. Perepat biasanya tumbuh di kawasan pinggir pantai yang terdedah lembut tetapi stabil. Antara kegunaannya ialah bagi bahan binaan, kayunya tahan daripada dimakan ulat, ianya sesuai jadikan kayu untuk membuat kapal dan cerucuk. Tetapi kayu perepat jika dijadikan bahan binaan bersama besi, ia akan menjadi ejen pengarat kerana terdapat garam yang banyak di dalam komposisi kayunya. Selain itu, kegunaannya adalah dalam ubatan tradisional. Buahnya dijadikan ubat batuk, menghentikan pendarahan dan mengurangkan cedera akibat bengkak. Di Taman Alam ini mengandungi haiwan seperti monyet yang sudah menjadi tempat tinggal mereka. Monyet adalah sejenis haiwan mamalia yang mempunyai kelebihan memanjat. Monyet mudah dijumpai di kawasan taman rekreasi, kebun, kampung dan juga hutan. Terdapat juga monyet yang hidup secara liar di kawasan-kawasan tertentu. Namun, monyet di Taman Alam ini boleh dikategorikan sebagai dua pecahan iaitu kera dan lontong. Monyet-monyet tersebut dapat hidup di Taman Alam Kuala Selangor ini dengan aman tanpa sebarang gangguan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kerana ianya sudah dilindungi oleh pihak kerajaan. Daripada itu, kita dapat mengetahui bahawa alam sekitar ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Hal ini kerana ia memberi suasana yang indah dan selesa kepada masyarakat. Selain itu, jika alam sekitar tidak dijaga dengan baik, akan menyebabkan aktiviti pembangunan negara terjejas. Dalam usaha untuk membangunkan negara, sepatutnya kita tidak mengabaikan kepentingan penjagaan alam sekitar. Antara kepentingannya yang pertama ialah kesihatan manusia dapat dijamin. Ini kerana pelbagai penyakit telah terwujud akibat daripada pencemaran alam sekitar
yang telah muncul sejak akhir-akhir ini. Ini kerana pelbagai penyakit telah muncul yang boleh membahayakan diri kita. Oleh itu, dengan keadaan alam sekitar dapat dijaga, ianya akan mengurangkan masalah penyakit ini merebak ke dalam diri. Kepentingan yang kedua ialah tarikan pelancong asing. Hal ini kerana keindahan yang dimiliki oleh sesebuah negara disebabkan keadaan alam sekitarnya yang terjaga menyebabkan mereka berminat untuk datang melancong ke dalam negara kita. Dengan itu, industri pelancongan negara dapat diperkembangkan serta kemajuan negara dapat dicapai. Kepentingan yang ketiga ialah habitat, flora dan fauna akan terpelihara. Ianya merupakan perkara yang penting pada kehidupan manusia kerana bergantung pada perkara tersebut. Peningkatan populasi manusia yang semakin bertambah dari masa ke semasa menyebabkan pembangunan kian rancak membangun tanpa menjaga kepentingan elemen-elemen alam sekitar yang harus menjadi perkara utama. Contohnya, aktiviti pembalakan yang haram dan tidak terkawal akan menjejaskan habitat ini, justru akan menjejaskan kehidupan manusia. Oleh itu, kepentingan flora dan fauna mestilah diambil berat oleh semua pihak bagi memastikan kehidupan menjadi lebih sihat dan harmoni. Kepentingan yang terakhir ialah ekosistem menjadi lebih stabil. Isu pemanasan global dan kenaikan paras air laut serta pencemaran merupakan isu yang sering terjadi. Kejadian ini berlaku disebabkan aktiviti perindustrian yang giat berkembang yang dicipta oleh manusia sehingga boleh mengganggu ekosistem yang memelihara fungsi bumi ini. Contohnya, pelepasan karbon akan terhasil daripada pemprosesan kilang. Oleh itu, masyarakat mestilah sedar akan kepentingan ini supaya ekosistem bumi menjadi lebih stabil, di samping kemajuan manusia dapat dicapai.